Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam rancangan Lega Ilmu Astro Oasis. Dan untuk seterusnya kita ke segmen yang ketiga, iaitu soalan daripada penonton. Iaitu yang pertama, ada perbahasan daripada penonton tentang jenis-jenis syirik ni Ustaz. Orang pun tak faham syirik ni jenis macam mana. Syirik kalau buat macam ni apa kategori syirik? Kalau buat macam ni apa kategori syirik? Mungkin dengan masa yang ada ni, silakan Ustaz bahas biar orang faham, biar orang tahu, agar dua-dua manusia akan ubah, agar dua-dua diletakkan terus dalam kehidupan manusia itu. Silakan Ustaz. Sebenarnya syirik ini boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama dinamakan syirik yang jali, yang terang, melibatkan tutur kata, melibatkan keyakinan dan perbuatan yang boleh membatalkan keimanan. Akibat dari syirik ini terbatal iman. Kalau dia kerja dengan satu organisasi, dia dibuang kerja tanpa pencen. Oh, tanpa pencen. Tanpa pencen. Kalau di dunia dia dibuang kerja. Ya. Kalau di akhirat nak pergi mana Ustaz? Neraka yang kekal. Allah. Neraka yang kekal lagi. Neraka kekal, berkesudahan ke situ. Ya Allah. Kekal. Maksudnya tidak ada peluang masuk syurga, tidak langsung. Kerana sudah dibuang kerjanya. Ya Allah. Tidak masuk kumpulan lagi. Ya Allah. Yang kedua, syirik khafi, yang tersembunyi. Yakni syirik yang dikatakan sebagai ketidakikhlasan. Yakni segala yang kita buat itu kalau tidak kerana Ta'ala dinamakan sebagai syirik khafi. Dan inilah yang pernah diberi teguran oleh Nabi, diberi supaya berjaga-jaga. Iyyakum wasyirkal asghar. Berhati-hatilah terhadap syirik kecil ini. Jadi Ustaz, tak amal Al-Quran tu syirik macam mana Ustaz? Ya. Tak amal Al-Quran itu dosa sajalah. Dosa saja. Tak masuk syirik Ustaz? Tidak termasuk dalam syirik lah. Dia selagi dia meyakini, cuma tinggal lagi dia tidak buat, itu masalah dosa yang ditanggung. Dosa. Jadi persoalan dosa sajalah. Sekarang masalah syirik khafi tadi itu, kesannya, risikonya, pahala amal itu terbatal. Ibaratnya kalau kerja tapi tak ada gaji. Allah. Gaji tak ada. Bonus tak dapat Ustaz? Tak dapat lagi. Bonus tak lagi. Tak dapat. Gaji tak dapat, bonus tak dapat. Ya, tak dapat. Kesian itu. Yalah, kesian. Letih saja. Ya Allah. Letih. Maka demikianlah orang yang dikatakan terlibat dengan syirik khafi, membatalkan pahala amal. Tidak ada ganjaran untuk itu. Okay. Ya. Ustaz, mungkin boleh nak bahaskan sikit lagi syirik terang tu macam mana? Kita nak tambah sikit lagi tadi yang Ustaz Dr. Manan sebut tadi kan. Sikit. Okey, syirik khafi ni antara juga ialah riya tadi. Riya. Perasaan riya kita yang mana terkadang kita merebut af'alullah. Af'alullah ni kadang-kadang sepatutnya kita kembali pada Allah, tapi tak kembali pada Allah. Aku berjaya. Contohnya pelajar adik-adik kita yang belajar kan. Aku berjaya pada tahun ni dalam SPM kerana usahaku. Aku segala-galanya. Tak boleh. Itu ada sedikit di hati itu tanpa kembali kepada Allah. Begitulah. Ini antara syirik khafi. Dan semuanya kita perlu bimbang. Kenapa? Kerana ia merosakkan amal kita. Bimbang dibangkit di mahsyar nanti tidak ada amal kita, muflis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bimbang. Ustaz, kalau kita sakit Ustaz, kita sakit, lepas tu kita pergi jumpa Tok Bomo. Bila jumpa Tok Bomo pun pung-prang naik hang mai makan apa semua ni, bagi kita pun semua error tu Tok Bomo macam mana Ustaz? Itu yang dibaca tadi tu Hong Hang. Dia memang bukan orang, Hong Hang dipanggil. Hong Hang. Istilah kepada ganti ruqyah. Bahasa apa Jerman Ustaz? Itu bahasa Thailand. Jadi silakan. Kau dapat saya silakan sikit. Masalah sekarang inilah yang orang selalu terpedaya. Sekali embuh jadi selalu. Hak tidur boleh bangun. Dia boleh tak? Boleh. Ya. Kadang-kadang. Yang patah situ patah sini tu boleh berjalan begitu saja. Ya Allah. Tapi balik ke rumah melemping jatuh pula. Itu balik. Itu guna nak buat. Ya, itulah yang pula. Jadi sekarang macam kita nak camkan perkara semacam ni. Nak kenal macam mana? Jadi ada satu disiplin ilmu. Kadang-kadang watak yang ditunjukkan oleh Bomo macam ni kadang tidak kelihatan dengan pakaian islaminya. Ya, gitulah Ustaz. Terus pada bina adik. Mungkin langkah-langkah nak buat, langkah-langkah untuk nak mengelak daripada percaya kepada benda perkara tentang syirik ni. Mungkin adik, silakan. Langkah dia macam yang kita buat sekarang Ustaz. Kita membahaskan tentang masalah syirik. Cara bukan semua dengar adik. Tuan tak dengar pun. Ni kat sini je ni. Penonton kat rumah tadi dengar dia sekejap-sekejap lah kot. Ini macam mana dia langkah kita kena lebih aktif dalam memberi taklimat tentang masalah syirik, dan juga buka bengkel tentang masalah syirik, kadang-kadang orang tak tahu membezakan antara syirik dengan benda-benda lain. Contoh paling mudah Ustaz. Ataupun kita buat begini, semua Tok Bomo letak jawatan. Boleh tak?
Tak boleh kan, tak Kesian, boleh Ustaz. kan. Begini Siapa Ustaz, yang benar- begini benar Ustaz, pakai duit? sebenarnya inilah sebabnya tugas ni dipikul oleh semua orang. Subhanallah. Semua kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Semua kita, semua termasuk hari ni kita. Termasuk juga penyiaran. Inilah yang akan dilihat oleh ramai orang. Jadi paling tidak ramai orang yang memerhatikan lalu dapat kefahaman lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ya. Itulah mungkin syirik dan terang ni Ustaz, mungkin lebih sambung sikit. Allah Ustaz, syirik yang terang ni memanglah kalau segi ringkasnya dibahagikan oleh para ulama kepada tiga. Tiga lah. Yang pertamanya segi i'tiqad kita lah kepada I'tiqad, Allah. kepercayaan. Kepercayaan kita. Terkadang kita meragui apa yang kita buat dalam bab ibadat ke, dalam bab akidah kita pada Allah. Oh, syirik tu batal iman kita. Waliyazubillah min zalik. Yang keduanya perbuatan kita. Kita konon-kononnya nak bersahaja ataupun nak cuba-cuba tiru, sila air bulan, ya Allah, tertarik iman kita, hilang iman kita kepada Allah, ya Allah tidak gaji kita di akhirat nanti. Bukan setakat itu, naru jahannam aula bih, neraka jahanam yang lebih aula kepada waliyazubillah min zalik. Dan satu lagi, akibat lidah padang binasa. Itu faham-fahamlah, akibat lidah kita bersilap cakap, silap cerita, dan silap kita bicara menyebabkan Allahu Akbar, lidah kita ni menjadi lidah pendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan dan puan muslimat saya yang baik, jangan ke mana-mana. Lega Ilmu Astro berhenti seketika. Kita jumpa selepas ini. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon daripada-Mu dengan ayat Al-Quran yang aku baca ni, dengan ayat tu kursi yang aku baca ni, kau sembuhkanlah penyakitku. Ustaz, Semua orang tahu. kalau buat kad bisnes Ustaz, bomo terkenal busuk. Bukan saya kata tidak boleh. Boleh. Tapi sikap itu menunjukkan alamat bahawa yang itu adalah istidraj.